عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه الكرام شهد له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي حقوق علينا شهدنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan taufik dan hidayah kepada kita semua selama dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudiannya dapat kita tunaikan perintah Allah yang agung, sembahyang fardu maghrib dilakukan dengan cara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala lipatkan kali ganda pahala bagi siapa yang sembahyang berjemaah dengan 27 kali ganda pahala berbanding dengan sembahyang sendirian di rumah-rumah, di kedai-kedai atau di sebagainya. Jadi kita ni syukur pada Allah. Ini tanda Allah kasih kita. Dan syukur juga pada Allah yang telah menurunkan hujan. Alhamdulillah, Allahumma sayyiban nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat bagi kami. Wa rizqan tayyiban, yang mana beri kurniakan kepada kami rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amal-amal kami terimalah. Dan kurniakanlah pada kami amal-amal yang diterima olehmu. Jadi kita syukur pada Allah. Allah masih kekalkan lagi kita di atas muka bumi ini atas maksud yang ini, bagaimana kita nak
mengislah diri kita, nak memperbaiki diri kita sehingga kita menuju redha Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudiannya kita syukur pada Allah, kita bertemu lagi pada malam ini dalam pengajian kitab Ushul Tauhid, dan kita akan sambung pengajian kita pada muka surat 59. Kalau Jawi 59, Rumi 140. Tajuk baru ya ke? 140. 147, 149, 147, lebih kurang tu. Dia punya hadis dia, kita tiba pada hadis. Dan telah meriwayat oleh Tabrani pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba situ. Ada tak? Jumpa tak? 149. 149. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fi daraini amin. Dan telah meriwayat oleh Tabrani pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hafaza ahadun ala salatihi fa atamma wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha wal qira'ata fiha, qalas lahu hafizaka Allahu kama hafaztani, fayas'adu biha ila samai wa laha nurun hatta tantahiya ila Allahi azza wa jalla fayashfa'u li sahibiha." Jadi hadis ni diriwayatkan oleh Tabrani, jalan daripada Tabrani. Tengok apa artinya. Masih lagi dalam bab sembahyang. Artinya apabila memelihara oleh seseorang atas sembahyangnya, siapa yang jaga, idza hafaza ahadun ala salatihi, apabila memelihara oleh seseorang atas sembahyangnya, fa atamma wudu'aha, maka menyempurnai ia akan wuduknya, wa ruku'aha, dan rukuknya, wa sujudaha, dan sujudnya, wa qira'ata fiha, dan kemudian bacaan padanya, qalas lahu hafizakallahu kama hafaztani, dan nescaya berkatalah sembahyang itu berkata kepadanya, sembahyangnya itu baginya, itu berkata kepadanya, telah memelihara akan dikau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti barang yang engkau pelihara akan aku. Fayas'adu biha ila samai wa laha nurun hatta tantahiya ila Allah azza wa jalla. Kemudian dia kata apa lagi? Maka dinaik orang dengan itu semayang, iaitu Allah Ta'ala angkat darjat dia. Allah angkat dia tu dengan semayang, amalan semayang itu, angkat semayang itu kepada langit. Dan baginya bercahaya-cahaya hingga sampai kepada Allah Azza wa Jalla, artinya sampai kepada tempat yang dikasih akan dia dan redanya. Fatashfa'u li sahibiha, kemudian maka mensyafaat ia sembahyang itu bagi orang yang mempunyai itu sembahyang. Jadi siapa yang jaga sembahyang, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang jaga sembahyang, kemudian dengan jaga sembahyang itu macam mana? Orang yang jaga sembahyang ni dia menyempurnakan wuduk dia. Pertama sekali nak sempurna sembahyang, wuduk dia kena sempurna. Ada dalam hadis Nabi SAW yang mana yang mafhumnya Nabi kata, tidak ada wuduk
tidak ada solat tanpa wuduk. Tidak ada solat tanpa wuduk. Jadi pertama sekali yang dimaksudkan memelihara semayang, pertama sekali sebenarnya daripada taharah lagi kita dah jaga dah. Bukannya daripada semayang itu. Daripada perkara sebelum sembahyang kita dah menjaganya, iaitu daripada taharah lagi. Sehinggalah kepada wuduk. Kita buat sesempurna wuduk. Segala perkara yang wajib dan sunat kita sempurnakan. Paling-paling kurang kita sempurnakan yang wajib. Yang lebih elok kita sempurnakan wuduk yang sunatnya sekali. Sebab kenapa? Kalau kita menyempurnakan sunat-sunat dalam wuduk, sebenarnya tidak ada khilaf lagi daripada kalangan ulama tentang anggota wuduk. Sebab apabila dalam mazhab Syafi'i menyempurnakan wuduk dia, iaitu dengan dia mengamalkan segala sunat-sunat dalam wuduk, maka dia telah berwuduk 4 mazhab. Dia telah berwuduk dengan 4 mazhab. Kan kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau masuk buka tu biar berlebih-lebihan. Kan anggota tu biar terlebih, tak apa. Rambut disapukan seluruh kepala. Ini juga seperti mana wuduk mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi seluruh kepala. Kan? Dan segala anggota-anggota yang lebih itu, semuanya 4 mazhab ni tak ada ikhtilaf. Mana kalau kita mazhab Syafi'i, dia sempurnakan wuduk dia dengan sunat dia buat sekali, maka dia telah menyempurnakan wuduk 4 mazhab. Itu penting untuk kita menyempurnakan wuduk yang sunat. Sunat tu perkara yang sunat dalam wuduk kita buat ni. Apa lagi? Perkara-perkara wuduk dalam sunat sebelum wuduk, bersugi. Itu pun satu perkara yang besar. Yang ramai pada hari ini, yang sunnah yang telah ramai tinggalkan adalah bersiwak. Ramai. Kalau tak ada, jumpa kedai siwak, pergi Bazar Bongek. Ada. Beli. 1-2 ringgit beli siwak. Amal. Inilah asbab sebenarnya menangnya peperangan. Dalam satu-satu peperangan, saya dah lupa peperangan apa, yang mana asbab miswak itu menjadi satu kemenangan bagi orang Islam dalam peperangan. Tapi banyak yang telah tinggalkan siwak ketika sebelum berwuduk. Hari ni boleh cari siwak dekat Bazar Madrasah Bongek, RM2 sebatang. Masuk dalam kocik masing-masing. Bawa ke sini. Akan datang. Nanti kita suruh Cik Aizul bawa, Haji Aizul bawa. Bawa sugi tu. Banyak fadilat sugi, ada 70 fadilat. Salah satunya syaitan, dibenci oleh syaitan. Semua para anbiya alaihi wassalatu wassalam memakai kayu miswak untuk bersugi. Jadi, dia yang tak ada gigi, gosok gusi dia. Gusi dia gosok. Walaupun gigi tak ada, nak buat syarat gosok gusi dia. Dia sunnah dia. Sunnah. Nampak macam tak ada apa-apa, tapi besar. Itu dimaknakan dalam maksud hadis daripada hafazah. Hafaza ahadun ala salatihi. Iaitu yang mana siapa yang menjaga semayang dia, iaitu dia menjaga. Pertama sekali dia kata apa? Fa atamma wudu'aha, menyempurnakan segala wuduk dia, iaitu daripada taharah sampailah wuduk dia semua disempurnakan. Kan? Kemudian dia kata apa lagi? Wa ruku'aha, maka rukuk dia dengan sempurna, jangan tanpa ada tokmaninah. Rukuk tu biar lama sikit. Paling kurang 3 kali tasbih. Kan? Sunat itu sunat dia. Paling kurang sekali. Tapi yang seeloknya dalam mazhab kita 3 kali. Kalau nak buat lebih, minta izin dulu. Berapa kali tasbih kita boleh dalam rukuk? Berapa kali tasbih kita boleh dalam rukuk? Apa?
11 kali. Boleh minta keizinan, minta izin dulu makmum. Saya nak buat 11 kali, boleh tak? Kalau semua setuju, boleh buat. Kalau tidak, kita buat normal 3 kali. Tiga kali. Sempurnakan baca rukuk. Apa dia? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Apabila kita rukuk sebenarnya tu, kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita baca subhana rabbiyal azimi. Maha suci Tuhan yang maha agung. Kita nak tunduk kepada Tuhan yang maha agung. Tu dah dekat dah tu. Kita dengan Allah hampir, dah semakin hampir. Kemudian wasujudah, dah rukuk sujud tu. Sujud tu kena sujud betul-betul. Bukan asal sujud. Terutamanya bila? Terutamanya memang semayang kalau semayang fardu memanglah kita kena jaga. Terutama lagi selepas semayang fardu tu semayang sunat. Semayang sunat tu lah kita nak baca lama-lama. Kalau dalam semayang berjemaah, kita tak boleh nak sempurnakan sangat. Tasbih tu panjang-panjang. Tapi kalau semayang sunat, kita sempurnakan panjang-panjang, tidak ada masalah. Bacalah tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itulah mana tempat yang paling hampir seseorang hamba dengan Allah. Sebab tu Allah kata wasjud wa qatarib. Maka apabila sujudnya seorang hamba itu, maka wa qatarib, maka sangat dekat diri dia dengan Tuhannya. Jadi penghampiran kita dengan rahmat Allah sangat-sangat hampir tatkala kita sujud kepada Allah. Sebab tu sujud lama-lama ini pada sembahyang sunat. Kalau sembahyang fardu jangan lama-lama benar. Kadang-kadang ada orang dia terlampau kononnya khusyuk. Kononnya khusyuk, dia lama sangat dalam sujud, panjang benar. Dia tak boleh panjang benar. Kalau dia panjang benar, kalau dia terlepas 2 rukun pendek sekalipun, 2 rukun pendek terlepas daripada imam, batal semayang dia. Bila tertinggal 2 rukun pendek, apabila imam baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut, sampailah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tu 1 rukun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak bangun lagi, maka batal sembahyangnya. Sebab itu dah masuk rukun yang kedua, dah masuk 2 rukun dah situ. Pertama baca tahiyat daripada at-tahiyyatul sampai mengucap syahadah. Kemudian selawat ke atas Nabi 1 rukun. Kalau pada tahiyat awal sunat ab'ad, tapi pada tahiyat akhir dia jadi rukun. Dan akhir sekali salam tertib. Salam lah. Mana siapa tertinggal kalau imam dah masuk wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak bangun lagi daripada sujud, maka pada ketika itu batallah sembahyangnya. Sebab apa? Dia sengaja meninggalkan 2 rukun pendek, dia memanjangkan benda yang sunat. Sebab tu kalau semayang berjamaah, ikut imam. Kalau nak panjangkan semayang sunat, tapi terbalik. Semayang sunat macam lipas kudung. Kan? Kita bawa angkat Allahu Akbar, tak sampai rukuk dah tahiyat akhir. Kan? Tapi time-time semayang fardu berjemaah, time tu lah dia nak lama betul. Orang dah rukuk, dia tak nak rukuk lagi. Orang dah iktidal baru nak rukuk. Ini pun satu penyakit. Syaitan menipu dia. Padahal Allah Ta'ala jadikan ketua tu supaya dia taat. Tapi Islam tu taat. Apa yang juga imam? Imam tu sebagai amir. Imam tu sebagai ketua. Kalau kita tak nak ikut ketua, macam mana kita nak taat? Sebab Allah kata, Nabi kata apa? Taat Allah, taat Rasul. Taat amir, taat Rasul. Taat Rasul, taat Allah. Jadi kalau kita semayang, tak taat amir. Batal lah semayang, tak taat Rasul lah. Jadi kita kena ikut segala perbuatan imam. Tu kena pakai tu. Kalau tak lipat kaki, itu nanti kita masuk fiqah nanti.
akan datang. Dengar-dengar kata lepas ni kita akan selang-seli dengan minggu depan fiqh, kalau tanya akan datang bulan datang, tanya cukup-cukup. Dan sekarang jangan tanya cukup-cukup, kan tak habis kitab ni. Anggota sujud itu dah masuk anggota sujud. 7 anggota sujud. Itu nanti. Tapi dah tahu kan sebenarnya 7 anggota sujud tu dah tahu dah. Saja nak tanya kan. Ramai yang tak buat. Kenapa dah nampak kaki dia wili? Perempuan nampak wili. Mesti perempuan nampak lelaki ni. Kalau perempuan dalam kalau perempuan dia dalam telepon tak nampak kaki dia. Dia pakai stokin nampak. Kalau tergantung tu sebenarnya tak sah lah. Syarat paling sah, paling tidak jari kaki dia beberapa jari jejak di lantai. Itu paling tidak lah. Yang paling terbaik dia lipat menghadapkan ke arah kiblat. Kalau tak mampu mungkin ada uzur kaki dah kojong. Kaki dah kojong tapi tak capai. Sebenarnya tak sah semayang tu. Sebab tu jangan tengok orang semayang, nanti kan poti rosak. Tu kadang-kadang tertengok. Dan lagi kalau duduk belakang imam kan, memang ternampak. Kadang-kadang imam kadang dia tak perasan benda tu. Tapi kalau dah perasan, tu yang masalah. Tu kadang-kadang kalau saya semayang, malam tu janganlah tengok imam, jangan duduk belakang imam, malah tak tengok. Kan? Sebab nanti kadang-kadang tertengok, syaitan tu dia saja je. Habis tengok, kau tengok tu semayang. Kalau kita tak tahu, tak ada masalah. Kalau kita dah tahu imam yang kita ikut tu terangkat widi pula kaki dia, tu yang masalah. Sebab tu jangan tengok imam lain kali. Semayang je. Sebab tak ada orang lain dah. Kalau tidak nampak kan nak kena mufarakah pula. Yalah, manusia kadang lemah. Dia imam kadang-kadang memang dia tahu benda tu. Kadang dia tak nampak, tak perasan. Tapi kalau sebelah kaki dia terangkat, makruh. Sebelah terangkat makruh. Tu maknanya nak sempurnakan sujud tadi. 7 anggota sujud tu nak kena sujud tadi. Sama lah soalan tadi tu. Apa yang nak sujud? 7 anggota itu dahi, bukan hidung. Dahi. Yang terbaik tu hidung kena tu, mana kalau cecah hidung, mana cecah dahi. Jadi siapa yang pakai serban tu, pastikan dahi dia tu kono. Dahi dia. Kalau kena hidung tu insya-Allah. Kenalah dahi dia tu. Kan? Lepas tu 2 tapak tangan. 1, 2, 3. Kemudian 2 lutut, 3, 4, 5. Kemudian 2 ibu kaki punya perut jari kaki. 6, 7. Itu 7 anggota sujud. Wajib kena di bumi. Wajib kena di bumi. Itu sebab ada satu isu semayang di kapal terbang. Tak sah kan, setengah ulama pendapat kata tak sah. Sebab apa? Dia tak jejak di bumi. Itu pasal punca. Ada keluar fatwa begitu. Punca sebab semayang apabila turun kapal terbang, kenapa kena ulang balik semayang? Sebab tak jejak di bumi. Sebab kiblat tu di bumi. Tu masalah. Jadi siapa yang pergi jauh perjalanan tu, yang jauh sampai 12 jam, 16 jam tu, balik kena qada balik. Tu masalah ada dibincang. Jadi siapa yang teringat tu, alamak aku dulu pergi Mekah tu ada yang aku semayang atas tu. Qada lah balik. Sebab ada setengah ra'i kan kaul tak apa. Maknanya dia mengatakan tak sah. Sebab apa? Tak pijak kaki di bumi. Sebagai dia panggil semayang hormat waktu je. Itu masalah. Saya pun lama tanya soalan tu. Sebab kalau ikut kiblat, kapal terbang jarang beralih daripada kiblat. Dia ada dia punya radar jalan dia tu. Kalau ikut pada kiblat dia tak. Tapi masalah dia kata apa? Tak jejak bumi. Berbanding dengan kapal jejak bumi. Sebab di laut. Dia tak angin, tak kono dia. Kok ada current dah kono tu. Boleh. Tapi pasal tak kono tu kan. Itu masalah tu. Saya dah tanya, jadi dia kata fatwa mengatakan mana tak sah sebab tak jejak di bumi. Jadi kena qada baliklah. Ini dia. Dan kemudian lagi dia kata apa?
wa sujudaha wa qira'ata fiha qalas lahu hafizakallahu kama hafaz tadi kan. Kemudian dia menjaga bacaan-bacaannya, segala bacaan, termasuklah bacaan-bacaan dalam semayang, bacaan-bacaan yang fardu. Apa bacaan-bacaan yang fardu? Iaitu daripada rukun yang pertama, Allahu Akbar. Daripada rukun yang pertama, kedua lah. Pertama niat kan. Kedua tu angkat takbir, Allahu Akbar. Kena sempurnakan. Tak boleh tukar lain. Masa kena, kalau itu daripada segi zahirnya. Kalau ada dibincangkan daripada segi tasawuf, lain pula. Nak hadirkan diri dalam semayang masa ketika angkat takbir dalam tasawuf, lain pula. Untuk langkah satu ni kita sempurnakan yang zahir dia. Allahu Akbar. Kan, bar tu jangan terlalu panjang. Bar jangan panjang. Kan, huruf dia kena betul. Bau maksud dia pergi betul. Kalau kita panjangkan Allahu Akbar, kita cakap Allah gendang. Jadi tak sah semayang. Dia masalah apa? Tak sah semayang. Dia membawa kepada tidak sah. Jadi segala bacaan kena baiki. Kemudian apa lagi? Fatihah. Fatihah pun kena baca dengan betul. Kan? Pertama sekali kita buatlah perkara yang sunat sebelum membaca Fatihah, iaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca ta'awuz dulu. Ini sunat bagi sebelum membaca Fatihah, tapi tak sunat a'udzubillah ketika sebelum membaca doa iftitah. Ada. Kadang-kadang ada orang baca, kita dengar kuat sebelah kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Tak sunat. Tak sunat. Sebab tu sebelum semayang, amalan dia adalah membaca surah-surah. Apa surah nak baca? 3 kul tu. Kita baca sebenarnya, iaitu sebelum semayang. Paling tidak baca suratul Nas. Supaya berlindung kepada Allah daripada syaitan was. Supaya tidak diganggu dalam semayang. Sebenarnya daripada pertama tadi kita dah minta berlindung kepada Allah. Kemudian sebelum membaca Fatihah, sunat membaca ta'awuz. Berapa kali nak baca? Setiap kali kita nak baca Fatihah, setiap kali itulah dituntut dengan tuntutan yang sunat membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitan. Kalau ada 4 rakaat, 4 disunatkan membaca ta'awuz, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian perbaiki lagi bacaan kita daripada Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu penting pula untuk belajar tajwid pula. Itu penting pula belajar tajwid. Supaya apa? Kita betul segala huruf-huruf yang kita sebut kena pada makhrajnya, kena pada tempat keluarnya. Kadang-kadang kita baca, kadang jampi tak kena, tak jadi. Kadang-kadangnya sebab apa? Iaitu perubahan makhraj. Kadang-kadang kita baca apa salah. Aku dah baca macam-macam, datang dia lagi. Rupa-rupa salah baca. Makhraj dia tak kena. Jadi kena belajar. Sebab tu dia ada kaitan dengan ilmu tajwid tu. Tu penting belajar ilmu tajwid. Bacalah daripada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampailah waladdallin, amin. Bacalah dengan seelok-eloknya. Sebab tu orang yang boleh baca Fatihah dengan baik, dia tak boleh ikut orang yang baca Fatihah yang kurang baik. Sebab tu mestilah imam lebih darjat daripada makmumnya. Ataupun paling tidak sama. Kalau imam dia darjat kurang daripada dia, baca macam sehingga boleh berubah huruf, macam dhad dia jadikan dha, sin dia jadikan sad, shin jadikan sin, ra jadi ra. Kan biasa ada orang pelak ra kan, siratal ladzi, siratal ladzi. Jadi dia bermasalah, makna pun jadilah lain. Sebab tu kena perbaiki bacaan. Sebab tu mengajilah Al-Quran. Pergilah belajar kat siapa-siapa yang pandai. Tak semestinya ustaz-ustaz. Tak semestinya.
Yang penting dia pandai ilmu tajwid, belajarlah dengan dia. Kalau anak pandai, belajar dengan anak. Kalau isteri pandai, belajar dengan isteri. Kalau suami pandai, belajar dengan suami. Boleh. Siapa-siapa boleh belajar. Kalau nak belajar online, boleh tengok juga. Boleh. Boleh juga tengok lah betul-betul. Tapi yang seeloknya memang berdepan lah. Jadi kita nampak pada makhraj mulut. Kita belajar tajwid ni bukan dengan buku lah. Tajwid ni sebenarnya dengan tengok muka guru tu. Sebab terletaknya makhraj tu bukan pada buku. Terletaknya makhraj tu pada mulut tuan guru. Kat mana yang dikatakan adna, kat mana dikatakan apa, macam-macam lagi istilah dalam tajwid kan. Tak tunjukkan kat mana huruf kerongkong, kat mana huruf bawah kerongkong. Itu semua nak kena ngaji itu. Kan baru-baru ni saya talaki kitab dengan apa, Syekh Mustafa tu, wallah punya pahat tergeliat-geliat. Nak ikut dia tu kan. Oh, memang subhanallah. Nak baca matan bukannya apa, nak baca kitab matan Ibnu Jazari tu, nak baca kitab saja, kitab Arab tu, tergeliat-geliat lidah. Ada dalam beg ni kalau nak saya bagi baca. baru dapat sanad, dia syarat dia baca depan dia. Dapat sanad, alhamdulillah dapat sanad juga. Tu dia. Jadi sempurnakan baca. Apabila kita bacakan sempurna, maka sempurna semua sembahyang dia. Kan? Maka sembahyang akan mengatakan Allah Ta'ala akan pelihara dia seperti mana dia pelihara sembahyang tersebut. Jadi sembahyang tu akan jaga dia. Sebab sembahyang dah sempurna, sembahyang elok, sembahyang tu akan jadi perisai bagi dia, jadi junnah. Jadi sebagai perisai bagi dia dan menyebabkan dia boleh mensyafaat orang yang menjaganya. Sembahyang besok akan boleh bagi syafaat kepada seseorang apabila seseorang itu menjaganya dengan baik. Itu daripada hadis ini. Jadi sebab tu kita kena jaga sembahyang. Dan kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawati katabahunna Allahu ala ibadi faman jaa bihinna lam yudayyi'u minhunna syai'a istighfafan bihaqqihinna kabana lahu ahdun 'indallahi ay yudkhilahul jannata wa man lam ya'ti bihinna misla dzalika falaisa lahu 'indallahi ahdun insya'a azabahu wa insya'a adkhalahul jannata. Artinya bermula 5 sembahyang yang telah mewajib akan dia akan 5 sembahyang itu oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala hamba-Nya. Maka barang siapa mendatang ia akan sekaliannya sembahyang 5 waktu itu padahal tiada meninggal ia sembahyang 5 waktu itu daripada sekaliannya, meninggalkan ia seorang itu daripada sekaliannya sembahyang 5 waktu itu akan suatu kerana hubungan dengan hak sekaliannya, nescaya adalah baginya janji pada Allah Ta'ala bahawa memasuk ia Allah Ta'ala itu akan orang yang jaga sembahyang itu ke dalam syurga. Dan barang siapa tiada mendatang ia dengan sekalian itu, dengan dia tidak sembahyang 5 waktu itu, seumpama demikian itu, maka tiada baginya janji pada Allah jika kehendak siksanya disiksa akan dia dan jika dikehendak nikmat akan dia dimasukkan ke dalam syurga. Dan hadis ini dia nak menceritakan tentang solat itu, iaitu dia boleh memberi syafaat kepada seseorang. Dan di situnya terletak janji-janji Allah. Siapa yang menjaga sembahyang, siapa yang jaga sembahyang, maka Allah Ta'ala letakkan segala janji-janji kebaikan di atas siapa yang menjaga sembahyang. Tetapi sesiapa yang tidak menjaga sembahyang, dia meringan-ringankan hak-hak dalam sembahyang, sujud tak sempurna, rukuk tak sempurna, jadi semuanya tak sempurna dalam sembahyang, maka tiada janji apa?
tiada janji kebaikan untuk dia. Tidak, Allah tak bubuh janji apa-apa kepada dia. Sekiranya Allah kesian pada dia besok, Allah ampun dia, Allah masukkan dalam syurga. Sekiranya Allah murka pada dia, Allah Ta'ala akan masukkan dia dalam neraka. Jadi sebab tu kita kena jaga semayang. Sebab apa? Di dalam semayang itu ada janji Allah. Besok di mahkamah ilahi, kita boleh, kalau orang yang jaga semayang, dia ada hujah dia. Macam kita lah dekat mahkamah manusia ni, kat dunia ni, apabila berlakunya didakwa dengan satu kes, mesti kita nak datangkan kita punya hujah, nak datangkan kita punya saksi. Jadi besok di akhirat, segala amal-amal kita lah, terutamanya kita berbincangan sekali tentang semayang. Sembahyang ini akan menjadi saksi bagi diri kita besok di akhirat. Dia akan membela kita. Bukan di yaumil mahsyar saja, bahkan apabila kita masuk saja selepas ini dalam alam barzakh, masuk dalam kubur, solat akan berada di kepala kita. Dan malaikat tak dapat nak soal dekat-dekat. Dia akan jaga. Semayang dia akan jaga, nak soal boleh soal. Dia sebab dia telah menjaga aku daripada siang malam, dia menjaga aku. Bukan anak nak soal, tepi sikit, dia kata kau soal lah jauh. Jangan kacau kawan aku. Bukan anak nak soal pun soal daripada jauh-jauh. Sebab apa? Ada pahlawan, teman kita besok dalam kubur tu, yang semayang tu dirupakan bentuk orang besok sebagai penjaga kita. Perisai kita lah. Ada orang bantu kita. Tapi siapa yang tak jaga semayang, dia tak jaga semayang dia dengan betul, maka tidak adalah perisai bagi dia. Tidak adalah peneman bagi diri dia. Anak-anak semua balik. Suami isteri yang kasih sayang tidur sebantal, semua balik. Kalau suami dah balik, gembira. Lepas ni nak kahwin satu lagi. Kan? Yang isteri tak, siapa nak tolong kita? Itulah amal kita tu. Dan jariah-jariah daripada apa yang kita telah tinggalkan, anak yang soleh dan sebagainya, mereka lah yang akan membantu kita besok di akhirat. Tapi kalau kita tak buat persiapan daripada sekarang ni, siapa nak bantu kita? Seorang pun tak ada bantu kita. Tapi apabila kita jaga semayang, ada janji Allah. Itu kita nak. Ada janji Allah. Kita boleh tuntut janji Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali memungkiri janjinya. Sikit lagi. Dan lagi sabdanya, Ya Aba Hurairah, mur ahlaka bis salati, fa inna Allah ya'tika birizqin min haitsu Allah Ta'ala. Min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib. Artinya, hai Abu Hurairah, suruh olehmu akan ahlimu. Ini Nabi SAW perintah kepada Abu Hurairah supaya memerintahkan ahli keluarganya, dan hadis ini bukanlah hanya kepada ahli keluarganya, nak bagi mengisyaratkan kepada kita, suruh pesan juga ke ahli keluarga kita. Dia kata, wahai Abu Hurairah, suruh olehmu akan ahlimu, iaitu ahli keluargamu, dengan semayang. Maka bahawasanya Allah Ta'ala iaitu mendatang ia akan dikau dengan rezeki daripada tempat dan masa yang tiada engkau sangka akan dia. Sebab tu siapa yang jaga semayang, dia akan mendapat rezeki yang tak disangka-sangka. Itulah dinamakan berkah. Rezeki yang tak disangka-sangka itulah nama berkah. Sebab rezeki yang tak disangka-sangka itu adalah rezeki yang lebih. Maksud barakah ziyadatun khair, iaitu bertambahnya kebaikan. Jadi apabila seorang tu dia menjaga semayang, Allah jaga rezeki dia, Allah berkat rezeki dia. Ada dalam hadis yang lain, Allah bagi 5 keistimewaan. Salah satunya, Allah Ta'ala berkatkan rezeki dia kat dunia ni. Jadi siapa yang tak jaga semayang, walaupun dia kerja makan gaji halal sekalipun, kan,
tapi tak berkat. Tapi tak berkat tak ada faedah. Ramai hari ni kerja memang betul, cukup time semua dia ikut masa ngam, tapi tak semayang. Tidak ada keberkatan dalam rezeki sebab Allah bubuh keberkatan itu dalam semayang. Apabila seorang tu dia tak semayang, tidak adalah keberkatan bagi diri dia. Sebab tu kena jaga. Nak kuatkan lagi, maka Syekh ni letakkan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Artinya suruh olehmu ya Muhammad akan ahlimu, yakni ahli keluargamu dengan sembahyang, dan sabar olehmu atas kesusahan mengerjakan akan dia. Kan sembahyang ni kadang-kadang susah, lebih-lebih lagi subuh. Kadang tengah sibuk kerja asar pula memang susah. Kadang dah tidur pula Zuhur, nak bangun bangkit susah. Zuhur dah copek pula sekarang ni. Kan baru letak kepala dah masuk azan. Kan borek nak kerja tu. Jadi siapa yang sabar di atas kepayahan untuk mengerjakan akan dia akan semayang itu, tiada kami pinta akan dikau. Allah kata aku tak minta pada engkau. Tak minta apa? Tak minta pada engkau rezeki. Bermula kami yang memberi rezeki akan dikau. Dan Allah kata kami, aku nas'aluka rizqa, aku tak minta rezeki pada engkau. Nahnu narzukuk, bahkan kamilah yang bagi kamu rezeki. Kenapa kamu tak nak semayang? Rezeki itu kami yang letakkan pada kamu. Allah sindir pada bagi orang yang tak nak semayang. Allah kata nas'aluka rizqa, aku tak minta apa-apa daripada engkau rezeki. Bahkan nahnu narzukuk, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepada kamu. Sebab tu hari ni kena jaga semayang. Dalam apa jua kesibukan kita dalam duniawi kita, urusan duniawi kita, jangan lupalah kita tentang urusan ukhrawi kita, iaitu kepala kepada segala ibadah, iaitu sembahyang. Sebab tu Nabi kata as-salatu ra'sul ibadah. Solat itu kepala kepada kepala kepada ibadat. Segala ibadat kepala dia adalah sembahyang. Jadi sama-samalah kita jaga sembahyang. Kemudian masuk faidatun wallahu a'lam. Cukup situ. Bulan yang akan datang kita akan gelirkan kitab ni. Selepas ini maknanya minggu pertama kita ngaji fiqh. Minggu kedua kita akan ngaji kitab usul tauhid. Bermula pada bulan hadapan. Kemungkinan setelah bulan hadapan lagi satu, mungkin saya pun keluar tu. Kita bercuti lah pula. Kita jumpa tu dua-dua. Bulan depan jumpa, bulan satu lagi mungkin saya bercuti lah. Keluar. InsyaAllah start pada bulan depan kita akan mengaji pada minggu pertama kitab Idaman Penuntut yang telah diajar oleh Ustaz Muhammad. Dan pada minggu ketiga kita akan mengaji kitab Usul Tauhid. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina wahdina wahdina jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina siratakal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.